Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Jadi bertemu lagi kita dalam video full margin entry untuk pair GBP JPY untuk hari ini. Saya trade GBP JPY untuk hari ini. Saja je cuba-cuba nak tukar angin. Biasanya saya trade G pula, tapi hari ini saya trade GBP JPY. Jadi pagi tadi kita telah membuat analisa untuk pair ini dan Alhamdulillah JJ ni telah pun turun mengikut kita punya analisa sebenarnya lah. Cuma sekarang dia berpatah balik semula. Ini yang menjadi emosi kepada trader-trader. Macam biasalah, lepas kita sell dah profit, lepas tu dia patah balik, itu sakit memang sakit. Rasa sakitnya memang tak terkata lah. Jadi untuk video untuk petang ini, saya nak bagi tahu bahawa nak ajar sedikit bagaimana cara saya membaca gerakan CS ini. Apa yang boleh kita jangkakan kepada gerakan CS ini Adapun memang kita tengok daripada sudut pelbagai ETF lah. Kalau kita tengok dekat H1, kenapa kita tengok H1 ni adalah ini menggambarkan apa yang berlaku pada jam sekarang ataupun jam yang sebelumnya. Untuk kita membuat keputusan sama ada kita nak sell ataupun kita nak buy lah. Seeloknya kita ikut apa yang telah berlaku sebelum itu, tapi jangan juga yang berlaku sebelum itu yang sudah terlalu lama. CS terkini ini adalah lebih tepat menunjukkan apa yang sedang berlaku. Apa yang trader cuba lakukan. Kalau tengok pada H1, tengok tadi sebenarnya dekat sini kita ada satu support dan sini pun ada satu support. Jadi apabila CS ini muncul dan close, dia telah breakout support. Jadi sebab itu saya mengambil keputusan untuk sell di area sini tadi. Dan Alhamdulillah sini tadi dia telah pun turun sebenarnya sampai ke sini Sampai ke sini dia turun. Cuma saya tak close dia punya position ataupun profit sebab saya jangkakan dia turun lagi tadi. Tapi nampak gayanya dia berpatah balik semula. Dan kita tadi pun ada dikacau oleh news lah. Cuma bukan nak kata kita kena kacau news tu macam mana, tapi memang ada kesan daripada news Euro tadi, di mana kita ada speech daripada Euro tadi yang menyebabkan Euro berada dalam keadaan lemah lah. Dan kalau tengok Euro GBP telah pun turun. Jadi itu menunjukkan GBP strong. Jadi dia ada kesan sedikit di mana JJ ni telah pun naik. Kalau kita tengok secara terperinci dia naik daripada sini kita ada zone. Walaupun ada zone, sebenarnya saya jangkakan dia pergi dekat support ni tadi. Kurang-kurangnya dia turun sampai support ni. Tapi dia tak sampai pula di support ini tak mengapa. Dia berhenti sampai ke sini 797 itu. Jadi sekarang dia sudah pun naik, dan tapi dia dah turun sedikit. Cuma kita tidak tahu sama ada dia akan turun lagi ataupun tidak. Saya jangkakan dia akan turun lagi atas beberapa sebab lah. Sekejap saya akan bagi tahu apakah sebab-sebabnya. Kenapa saya katakan JJ ni akan turun lebih jauh lagi. Bagaimana kita nak tahu dia akan turun lebih jauh lagi? Saya akan terangkan secara terperinci. Jadi bagi mereka yang follow video ni, tumpukan perhatian.
sebab saya nak mengajar sekarang ini. Okey, baik. Jadi sekarang ini kalau kita lihat, dia tadi dia turun daripada atas ni, dia turun pump. Okey. Lepas tu dia naik semula dekat sini, menunjukkan di area sini wujudnya buyer lah. Ada buyer lah kat area sini jadi ada buyer, dia naik sampai sini dan sekarang dia turun. Lepas tu dia naik semula, sekarang dia dekat sini Okey, baik. Jadi apa yang saya nampak adalah dia telah membentuk satu resistant di kawasan sini lah resistant di kawasan sini. Okey. Ada resistant di sini dan kita gap lah, apa limit dia sampai ke atas tu lah. Jadi sini resistant dia. Jadi bila harga sampai kat sini, dia turun balik semula. Kalau kita tengok di sini ada resistant dan dia masuk kawasan resistant ni dan sekarang dia turun semula. Okey. Baik, jadi saya jangkakan ini akan turun sampai ke sini, mencari support lah. Mencari support. Tapi kat sini kita ada juga support yang kecil sebab kita berada di TF M5 M5. Kita ada support kecil di sini. Jadi ada persaingan di sana. Ada transaksi. Dia sampai ke situ, dia patah balik semula. Dia akan turun lagi dengan syarat. Ada beberapa syarat lah. Saya jangkakan dia sampai ke sini. Tapi syarat utama dia kena breakout yang ini. Ni shadow ni. Dia kena breakout shadow ni. Kalau dia breakout shadow ni, dia akan pergi ke sini lah. Dia akan pergi ke sini, sampai ke sini. Itu kita tak tahu lagi hala tuju dia. Sama ada dia akan patah balik semula ataupun dia turun lagi ataupun dia turun lagi. Sekarang ni dia dah on the way. Okey. Dia akan turun lagi sekiranya dia breakout shadow ini pula. Shadow ini. Sekarang ni dia on the way nak pergi ke sini tapi belum lagi belum lagi break 036 tu, belum lagi break. Kalau sudah break, dia akan pergi ke sini dan sama ada dia berhenti di sini, berhenti di sini dan patah balik semula, ataupun dia akan terus dia akan pergi ke sini. Kalau dia sampai kat sini, ini menunjukkan trend kuat down lah. Trend kuat down. Jadi saya tak jangka bahawa dia akan, kalau dia sampai kat sini, dia turun ni, kalau dia turun, betul-betul dia turun sampai ke sini, saya tak rasa di sini dia akan patah balik semula. Dia akan terus. Dia akan terus Jangkaan saya dia akan turun sebenarnya untuk JJ ni, untuk hari ini saya jangkakan dia turun sampai 136 240 240. Sini dia. Ni dia sampai sini. Kenapa sampai ke sini jangkaan saya ini saya bagi sebab dia kenapa. Okey. Sekarang ni kalau kita tengok pada daily, okey, itu sebatang daily. Okey. Sebatang daily ini kalau kita tengok high dan low dia, 136, low dia 136,797 dan high dia 137,445. Kalau kita buat kiraan pip kat situ adalah pergerakan daripada high sampai ke low dalam 70 pip 70 pip. Itu kiraan kasar lah kiraan kasar. Kita tak adalah kira satu persatu, tapi itu adalah kiraan kasar, iaitu dalam 70 pip. Baik, kenapa dia boleh sampai ke 240 ini? Ini sebab dia. Okey. Saya gunakan ATR. ATR tu average true range average true range. Tengok ke atas tu. Okey. Kalau kita tengok average true range ini adalah satu pengukur kepada pergerakan harian. Pergerakan harian sesuatu mata wang itu. Kalau daily kita tengok harian, kita kena tengok daily lah, sebab daily itu purata untuk sehari. Jadi purata untuk sehari ATR kalau kita tengok kat situ adalah 1.344. Itu membawa maksud ada gerakan purata dia biasa JJ ni
134 pip 134 pip. Jadi seperti yang saya kata tadi, daripada high sampai ke low adalah 70 pip. Membawa maksud kita ada balance dalam 60 pip lagi kalau dia nak turun ataupun kalau dia nak naik. Kita ada 60 pip lagi daripada high dengan low tu. Ini kita tak pasti sama ada dia buat keputusan untuk buat low ke bawah ataupun buat high lebih tinggi lagi lah. Cuma sekarang ni kekuatan tidaklah berapa jelas menunjukkan dia hendak turun lagi ni. Jadi kalau kita kira tadi 70 pip, okey, 70 pip. Okey, bentar. Saya buang ATR dulu. Okey, kalau kita kira 70 pip, 70 pip ni adalah daripada atas ini sampai bawah ini 70 pip. Jadi kalau kita tambah lagi 60 pip daripada 797, kalau dia turun lagi 60 pip, itu akan mendapat kita dalam 136, kita ambil ni 800 lah. 60 pip 136 200. Sebab itu saya jangkakan dia boleh sampai ke sini 200 lebih kurang. Jadi sinilah 240 240. Dia boleh lagi bawah lagi, mungkin sampai ke sini lebih lagi lah. Tapi secara puratanya kalau dia betul-betul turun selepas ni, insya-Allah dia akan sampai ke 240. Itu berdasarkan ATR yang kita ATR ni gunanya untuk kita jangka berapa jauh dia boleh pergi maksima secara purata. Tapi memanglah kita tak ada juga boleh jangkakan market ni. Kadang-kadang dia boleh menggila. Menggila maksud dia ATR 130 pip saja dia boleh pergi sampai 300 200 pip. Itu bukanlah satu masalah. Bukanlah satu masalah di dalam forex ini. Macam-macam boleh berlaku. Dia boleh turun 200 pip, dia boleh turun 300 pip. Cuma kita ambil purata dia. Sekurang-kurangnya. Kalau dapat lebih lagi daripada tu, alhamdulillah lah ya. Okey. Jadi begitu caranya untuk kita selain daripada anda membaca sesuatu CS ini, kita nak tahu sama ada dia turun ataupun naik, dia kena break sesuatu dahulu untuk turun lebih jauh. Dan juga cara penggunaan ATR untuk menjangkakan jauh mana dia boleh pergi. Okey. Jadi kita lihat dia turun semula sekarang ini. Jadi tadi dia tidak break, dia sentuh saja, belum break. Sebab itu dia tidak boleh pergi ke 993. Sekarang ini dia sudah pun break. Saya jangkakan ini dia akan pergi ke 993 bawah 136 993 ni. Dan kalau dia break 969 ni, dia akan turun sampai 841. Sampai 841 ni dia tidak akan berhenti sini. Saya tak rasa dia berhenti kat sini. Sebab apa? Kalau dia betul turun sampai 841, itu menunjukkan momentum yang kuat. Momentum yang kuat untuk dia turun. Jadi dia akan setakat nak break out 797 tu adalah satu perkara yang amat mudah lah. Amat mudah sekali. Okey, semoga anda semua profit pada hari ini. Bagi yang follow tadi sell, kalau sempat close tu alhamdulillah, anda sudah pun profit. Saya belum close lagi. Saya belum close lagi. Jadi selagi tak close, selagi itulah profit itu belum lagi menjadi hak milik kita lah. Sebab saya menjangkakan dia turun lebih jauh lagi tadi, tapi dia tak pergi terus pula. Kalau dia pergi terus tadi, memang saya sudah pun close position untuk sell ini.
Jadi sehingga berjumpa lagi, semoga bermanfaat. Moga anda boleh faham apa yang poin-poin penting yang saya cuba sampaikan dekat sini, bagaimana nak membaca sesuatu gerakan CS itu, supaya anda boleh adaptasi dan anda boleh cuba tengok sendiri, kaji sendiri apabila anda trade, membuat live trade, tengok berdasarkan apa yang telah saya ajar ini, adakah sama. Kadang-kadang dia tak sama, kadang-kadang dia memang berlaku juga, memang berlaku. Itu yang melalui pengalaman saya trade selama 8 tahun. Jadi bagi mereka yang sell sekarang ni, saya doakan anda semua profit. Mudahan anda boleh profit lumayan pada hari ini. Dengan satu setup ini sahaja ke, anda terus boleh withdraw dan boleh berehat ke minggu ni, macam mana ke ya. Itu terpulang pada masing-masing. Ingat, rules dalam forex ni simple saja, high risk high return, itu saja. Kalau anda mengambil high risk, high juga return. Kalau low risk, low return. Begitu saja. Pastikan anda belajar betul-betul bagaimana nak mengatur money management dan juga risk reward. Ini antara perkara-perkara yang penting dalam forex. Jadi sehingga berjumpa lagi untuk siri-siri pembelajaran video yang akan datang. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan bagi yang belum subscribe, sila subscribe guys. Sehingga berjumpa lagi. Sekiranya anda ada persoalan nak tanya ke apa, boleh letak di ruangan komen. InsyaAllah pada hujung minggu mungkin saya akan cuba jawab soalan-soalan yang terbuku di fikiran anda. Apa-apa sahaja soalan yang berkaitan dengan tentang forex, anda boleh letak pada ruangan komen nanti. InsyaAllah saya, kalau ada masa, saya akan jawab ya. Jadi sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.